balas dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para muslimin, orang Islam di kota Madinah. Mereka berazam balas dendam untuk memiliki kota Madinah. Mereka berazam untuk membunuh Rasulullah. Mereka berazam untuk menghapuskan Islam di bumi Madinah ketika Islam sudah berkembang luas di kota Madinah yang diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, datanglah berita kepada telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui daripada beritanya disampaikan oleh sahabat daripada bapa saudara Nabi sendiri yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, berita sampai kepada Rasulullah yang beritahu bahawasanya orang kafir musyrik ni duk sibuk-sibuk dah nak serang kota Madinah, nak mengumpulkan ramai tentera musyrikin daripada banyak kaum ataupun bani di kota Mekah dan juga sepanjang mereka nak pergi ke kota Madinah dari kota Mekah. Akhirnya di kalangan para sahabat memberikan cadangan kepada Rasulullah untuk pergi di luar kawasan kota Madinah, iaitu di kawasan Bukit Uhud ni lah. Tetapi Rasulullah SAW pada awalnya mencadangkan supaya orang Islam hanya tinggal sahaja, duduk sahaja dalam kota Madinah. Kerana apa? Kerana orang kafir musyrikin ni mereka tak tahu, kurang tahu, kurang arif. Kurang tahu, kurang arif mengenai selok-belok jalan-jalan nak masuk ke tanah haram kota Madinah, kecuali jalan yang mereka tahu dan mereka orang kata apa, mereka tahu dan mereka biasa adalah kawasan di belakang baju jemaah. Kalau nak tunjuk kepada penonton kan, di belakang sana Bukit Uhud ni, Bukit Uhud ya. Di Bukit Uhud sebelah sana ujung tu adalah satu kawasan dorong di mana tempat laluan orang musyrikin nak serang kota Madinah, mereka masuk melalui Uhud ni panjang atau besar? Nabi kata kita duduk sini lah, duduk di kawasan tengah-tengah bandar kota Madinah. Tapi di kalangan sahabat mengatakan lebih elok kita tunggu dan menanti mereka di kawasan Bukit Uhud ni, yang medan Uhud ni kan, di lapangan Uhud. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan 1,000 tentera muslimin untuk menyerang, menyekat kemarahan ataupun tindak balas serangan orang musyrikin Mekah ketika itu seramai 3,000 orang. 1,000 lawan 3,000 kan. Sampai di satu kawasan yang bukan Mujam Syaikhaini, ada satu kawasan di mana Rasulullah SAW berhenti untuk pakai baju perang. Dekat sana Nabi pakai baju perang. Nabi sarungkan baju besi Nabi kan. Bila Rasulullah dah sarungkan baju besi Rasulullah bagi tahu seorang Nabi itu tidak akan menanggalkan baju perangnya sehinggalah Allah Ta'ala menentukan dia, antara dia dan juga musuhnya. Maknanya bila sahabat tengok Rasulullah pakai baju perang, sahabat dia menyesal tak ikut kata Rasulullah kan. Kalau tak juga berlaku perang kan. Nabi dah sarung baju besi ni, maka itu bermaksud, maknanya akan berlaku perang bersama Rasulullah SAW untuk menentang musuh Islam, itu pihak musyrikin Mekah. Maka dalam pada 1,000 orang itu, Nabi mendengar, Rasulullah SAW dengar kan kabar-kabar daripada di kalangan 1,000 orang itu, ada di kalangan mereka orang Yahudi, di kalangan orang Yahudi yang nak turut serta sama-sama dengan orang Islam memerangi orang Yahudi juga orang musyrik. Maka Rasulullah SAW bagi tahu dengan sahabat, orang Islam tidak akan meminta bantuan, pertolongan dengan orang Yahudi. Orang Islam tidak akan minta bantuan, pertolongan dengan orang Yahudi. Maka dikeluarkanlah geng-geng Yahudi, geng-geng munafik, orang-orang yang menyeleweng dengan Rasulullah SAW seramai 300 orang. Tinggallah 700 orang tentera muslimin. Mereka bergerak pada Jumaat dari Sabtu. Hari Sabtu lah pagi itu berlakunya peperangan Uhud pada tahun 3 Hijrah, 7 Syawal. 7 Syawal kita ingat macam apa? Berhari raya, pergi rumah, open house sebagainya. Tapi bayangkan ketika itu bagaimana Rasulullah dan juga para sahabat mereka menempuh
ataupun menahan berperang dengan orang musyrikin Mekah yang sangat yang sangat jahat, yang akan saya kena tidak yang saya akan pedih mata. menakluki kontinent Turki itu, yang nak Ustaz, saya kena beritahu nah, mata saya sila tak tahan ni. boleh. Sila tak Jadi tahan. kena makan buah kurma tu banyak. Makan buah kurma banyak, kurma. Sebab tak makan nasi kan. Okey para penonton, tamu cerita boleh? InsyaAllah InsyaAllah saya akan kongsikan hal tersebut. Sebenarnya kisah hijrah pada bulan Syawal, tapi bagaimanakah penghayatan kita sebagai orang Islam, umat Rasulullah ni nak menghayati pengorbanan para sahabat, terutamanya Rasulullah SAW yang berdarah penuh di badannya, penuh dengan darah dan luka-luka yang sangat banyak, termasuk juga para sahabat seperti yang Abdullah bin Jahsy, dia kuburnya sini, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, siapa lagi, Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Mus'ab bin Umair ni, para penonton yang dihormati Allah Ta'ala sekalian, dahulunya sebelum Islam, dia adalah seorang anak kepada orang kaya di kota Mekah. Bila mana dia lalu pergi mana-mana sahaja, semua orang dah kenal dah minyak wangi dia. Dia macam seorang pemuda, anak orang kaya yang banyak harta, yang boleh membeli apa sahaja yang dia nak ketika itulah sebelum Islam. Yang dia nak apa sahaja yang dia nak, dia dapat daripada mak ayahnya kerana kaya kan. Seorang jutawan. Orang boleh kenal dah. Kalau dari jauh tu mesti Mus'ab datang. Kerana minyak wangi Mus'ab kalau pakai minyak wangi tu je dia pakai. Orang lain tak pakai. Dia lah orang yang satunya pakai minyak wangi tu. Orang dia kenal dah. Oh lah. Okay. Orang yang baru minyak wangi Mus'ab dia jawab dah lah. Ini Mus'ab. Kalau Mus'ab dia pakai dia punya shawl je, ataupun dia sebut selendang lah kan. Kain dia buat pada kain sutera lah. Kalau jatuh dia tak ambil dah. Masya Allah. Kita kalau tak ambil tak jemaah. Ambil kan. Ni dah beli mahal kan, beri macam data, walaupun alhamdulillah pun apa diberikan Allah Taala kekayaan rezeki semua kan. Tapi kalau barang yang dia ambil kita kalau jatuh ke apa hilang mesti dia ambil kan. Mus'ab tidak. Bayangkan kain sutera jatuh dipakai, jatuh dibiarkan. Masya Allah, begitu kayanya Mus'ab bin Umair. Tetapi bayangkan ya, bila mana dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masuk Islam kan, dia ikut Rasulullah pergi ke Madinah, dia sanggup meninggalkan segala-galanya untuk Islam, untuk Rasulullah SAW. Sehingga kan Mus'ab bin Umair ini adalah di kalangan para sahabat yang sangat miskin, dan dia tinggal di kawasan Sufah. Sufah ini terletak di belakang makam Rasulullah atau di belakang rumah Rasulullah, yang tempatnya sekarang ini ditinggikan sedikit berdekatan dengan Raudhah. Kalau jemaah pengasan lah yang masuk Raudhah yang perempuan kan, pengasan itu ialah nama dia Sufah. Sufah ini adalah tempat para sahabat yang miskin, yang memang duduk situ memang menanti dan menunggu waktu untuk berperang. Termasuklah Sayyiduna Mus'ab bin Umair, dan juga yang kita kenali umum kan, Abi Hurairah. Abu Hurairah kan semua orang tahu kisah kan, yang seorang sahabat yang suka kan kucing-kucing kan, sehingga kan ketika mana satu hari dia jumpa dengan Rasulullah, Nabi tengok dekat dia punya lengan jubah ni, pakaian dia ni ada anak kucing. Maka dia kata Abu Hurairah, apa kepada anak kucing. Para sahabat ni sifat kan. Jadi Mus'ab bin Umair ni pernah suatu ketika ibunya sakit dan tak nak makan. Dia tak nak makan, dia panggil Mus'ab balik. Kalau Mus'ab balik, bawa aku makan. Mus'ab balik. Kata Mus'ab, kau keluar daripada agama Muhammad. Dia suruh Mus'ab ni keluar daripada agama Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab kata, Mus'ab tak nak. Dia kata apa-pun yang berlaku, walaupun 100 unta diberikan, walaupun kekayaan yang ditawarkan ke, tetap dia tak nak meninggalkan agama Islam, tetap dia nak bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Sehingga kan dia ceritakan Mus'ab bin Umair ni, bila beliau wafatkan ataupun mati syahid ketika selepas berakhirnya perang Uhud, apa yang berlaku, Rasulullah tengok seorang para sahabat kan, sampai di jenazah jasad tubuh
Sayyiduna Mus'ab bin Umair, Rasulullah menitiskan air mata. Sangat sedih. Nabi sangat sedih kerana kisah kehidupan Mus'ab bin Umair ni. Ketika dia hidup, dia kaya kan, ya, Masya Allah, dia sangat kaya, dia meninggalkan kekayaan dia untuk Islam. Dan diceritakan kan, Mus'ab bin Umair ni ketika dia mati syahid, kain lembaran kain untuk menutupi tubuhnya sampai kan tak cukup. Sedangkan dia kaya kan, sebelum dia kaya, bapa family kaya. Bila dia mati syahid, kain nak tutup tubuhnya tak cukup. Nabi ulama menceritakan kalau ditarik kainnya ke tutup kaki, nampak muka. Tarik tutup muka, nampak kaki. Akhirnya Rasulullah arahkan tutup muka Mus'ab dan letakkan daun-daun untuk tutup kaki Mus'ab. Bersyuhada. Termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang kisahnya sangat zuhud, sangat garang ketika dia hidup kan. Sayyidina Hamzah ni jemaah sekalian, dia mati, siapa yang bunuh Sayyidina Hamzah? Tahu tak kisahnya? Para penonton tahu tak siapa yang bunuh Sayyidina Hamzah? Siapa? Wahsy, seorang pemuda yang mahir pakar baling lembing. Tinggal dekat Mekah. Nama tuan dia ketika itu dia Wahsy ni berislam. Dia seorang hamba. Dia ketika dia tinggal di Mekah. Tuan dia kata, dia kan seorang hamba. Tuan dia kata, Wahsy, kalau kau nak bebas, kau nak aku merdekakan kau pergi ikut tentera musyrikin ni nak serang Kota Madinah kan? Ikut dia orang ni cari Hamzah. Memang Sayyidina Hamzah ni memang dikenali oleh seluruh orang-orang di Mekah dan juga Madinah kerana sifat yang sangat berani dan juga garang, sehingga digelar oleh Rasulullah sebagai Asadullah, sehingga Allah akan. Kenapa? Kerana bila berperang, bila dia berlawan, dia seperti seekor singa. Kalau tengok kita pergi zoo ke, tengok video kat YouTube kalau dia kan singa kan sangat garang kan. Kita pun kalau siapa yang berani dekat belai singa masuk zoo atau whatever pergi kat singa, kita belai singa, berani tak menonton? Tak berani kan. Itulah sifat yang digambarkan kepada seorang insan yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah SAW. Ada Wahsy ni datanglah ikutlah. Wahsy ni ikut tentera musyrikin, dia tak nak perang orang Islam, dia tak nak bunuh Rasulullah, tidak. Satu je tujuan utama dia, nak bunuh Hamzah untuk dia merdekakan diri dia, nak lepaskan dirinya daripada menjadi hamba Abdullah bin Jabir. Kalau di nama seorang Yahudi ni lah, tuan dia. Maka dia ikut orang geng-geng tentera musyrikin ni, ikut sampai di perang Uhud ni. Dia menyeruk dekat celah bukit Uhud ni. Tu bukit tu. Bukit Uhud ni panjang kalau tu sekalian. Dari sini sampai ujung sana. Kalau boleh ambil lah show video ya. Bukit Uhud ni dia tak bersambung dengan bukit lain. Dia saja bukit ini saja. Satu je. Uhud pun artinya satu kan. Kenapa sebab hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bukit Uhud ni hadza jabalun yuhibbuna. Bukit Uhud ni sayang pada kita. Ini bukit sayang kepada kita. Bahasa kalau kita terjemahkanlah kan, bukit ini sayang kepada kita, dan kita kata Rasulullah mesti mencintai bukit Uhud. Apa bukit? Ulama kata bukit ini datang daripada syurga Allah. Sini sikit aja kan, tak panaskan. Kata daripada syurga, boleh setting sini kat ni. Kita setting panas sikit. Duduk. Sekut aja. Ayuh. Okey. Bukit Uhud datang dari syurga, juga akan dikembalikan ke syurga Allah Ta'ala. Adalah beberapa part of heaven kan kat dunia ni, antaranya Raudhah, betul tak? Hajar Aswad kan, Nabi sebut Hajar Aswad kan berasal dari syurga dan diturunkan ke bumi. Bila mula-mula Hajar Aswad ni diturunkan ke bumi kan, Hajar Aswad ni asalnya dia putih, warna apa, dia punya warna putih ni dia boleh menyinari ataupun cahayanya boleh. Cahayanya boleh menerangi setiap pelosok tanah haram Kota Mekah. Pada asalnya Hajar Aswad mula diturunkan di bumi. So kerana dosa manusia, anak-anak Adam kan datang ke Mekah, cium Hajar Aswad, pucuk Hajar Aswad, maka dia jadi kelam, dan bau dia mula diturunkan di bumi ini. Kata Rasulullah SAW, bau dia lebih harum semerbak daripada haruman kasturi. Masya Allah. Tapi itulah sekarang ni Kerajaan Saudi nak elakkan daripada berjangkitnya penyakit kan, maka dia tak benarkan untuk mengucuk ataupun cuaca Hajar Aswad. Tapi jangan risau, Nabi sebut barang siapa yang mencium
ataupun memberi salam sejahtera kepada Hajar Aswad. Hajar Aswad ni akan menjadi saksi kepada orang ini pada hari kiamat. InsyaAllah yang pergi saat-saat Bismillah akan melambai mengucapkan salam sejahtera kepada Hajar Aswad. Okey, habis cerita tadi lah. Okey, apa tadi sama ni? Tentang Bukit Hud tentang para sahabat. Okey, sahabat. Kemudian Wahsy apa sekalian? Wahsy ni dia tengok, dia perhatikan Hamzah bin Abdul Muttalib. Diperhatikan. Nah, Hamzah ni badan dia sasa. Badan dia sangat sasa. Kalau kita zaman sekarang berbudak geng-geng gym lah, geng-geng yang saduh tu kan. Tapi geng-geng saduh sekarang ni kalau bagi perang tak tahulah boleh tak boleh kan. Itulah geng saduh dulu dengan geng saduh sekarang lain, berbeza jemaah sekalian, para penonton yang diberkati sekalian. Geng saduh dulu ada iman sangat tinggi, takwa mereka sangat tinggi, amal soleh mereka sangat tinggi, tahajud mereka hari-hari. Betul tak? Ketaatan mereka kepada Rasulullah sentiasa disanubari. Nampak aku punya ayat. Tetapi orang muda zaman sekarang yang sadu-sadu tu, wallahu alam lah, mudah-mudahan mereka di kalangan orang yang banyak buat amal soleh, sembahyang subuh berjemaah. Betul tak? Ada orang kata betul Ustaz. Zihnizi nama dia. Apa dia? Dia kata betul Ustaz. Betul nak compare kisah-kisah ni dengan sahabat ni ya. Kita comparekan dengan zaman sekarang kan. Orang kita ni zaman sekarang tahu baca-baca kisah-kisah baca dah baca, masa tu je sedih, tapi tak aplikasikan dalam diri, muhasabah diri untuk sepanjang hidup dia. Betul tak? Orang kita datang sini malah jemaah Malaysia, mana luar Turki, whatever, semua datang sini kan. Datang dengar kisah ustaz, dengar menangis, tapi balik Malaysia huha juga. So tak ada walaupun secebis keinsafan macam tu kan. Keinsafan dalam diri untuk mereka menginsafi dan juga mengenang kembali pengorbanan para sahabat, terutamanya pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar. Kan? Bersama tadi kan Wahsy kan. Wahsy cari Sayyidina Hamzah. Dia dapat Hamzah. Apa dia buat Wahsy ni? Adalah di Mekah dia adalah seorang pemuda yang sangat handal, baling lembing, melontar lembing. Tahu lembing? Tahu lembing? Yang pegang handphone ni tahu lembing tu apa? Sorry, saya batuk sejuk kan. Lembing ni pula. Dan Wahsy ni dia baling lembing. Dia nampak Hamzah je tu baling lembing. Dia ceritakan lembing dia baling oleh Wahsy ni terkena tepat. Tertepat di dada Sayyidina Hamzah, masya-Allah. Kan? Dia tepat Sayyidina Hamzah sehingga terkeluar. Ya, sampai keluar tertusuk ni lembing ni dia keluar sampai ke belakang. Belakang badan Sayyidina Hamzah. Ketika itu diceritakan sebenarnya dia sempat bangun nak balas semula serangan Wahsy, tapi tak sempat. Ketika itulah di awal pertempuran perang Uhud, Sayyidina Hamzah adalah orang yang pertama syahid, gugur syahid ketika itu. Dan beliau Sayyidina Hamzah digelar sebagai ketua syuhada, ataupun dalam bahasa Arab Sayyidus Syuhada. Nampak? Tak nak air Ustaz. Tak boleh. Tetapi jemaah sekalian, betul sekalian, syahidnya, matinya Sayyidina Hamzah dalam keadaan yang sangat-sangat mulia. Betul tak? Sangat-sangat mulia. So kita minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Ya, dalam keadaan yang sangat baik. Dan keadaan yang kita sedang mentaati Allah Ta'ala. Ya, sedang kita membuat amal kebajikan, amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita iktikad kita, kepercayaan kita, percaya Allah Ta'ala dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Matinya Sayyidina Hamzah, syahidnya Sayyidina Hamzah dalam keadaan sangat mulia bersama-sama dengan para sahabat yang lain. Kan? Tentang peristiwa Sayyidina Hamzah ini, ketika mana geng-geng para wanita musyrikin yang ikut serta tengok apa tu Bukit Hud yang ikut serta tentera musyrikin Mekah nak serang Rasulullah dan orang Islam di Kota Madinah kan. Kaum wanita ni termasuklah Hindun. Hindun ni bini Abu Sufyan. Ketika itu Hindun berdoa Islam, Abu Sufyan berdoa Islam, Wahsy pun berdoa Islam. Baik hatinya Rasulullah ni, ya Allah, walau apa pun yang berlaku, Rasulullah tetap mendoakan
kebaikan untuk mereka yang menyakiti para sahabat, yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan mereka, masya-Allah kan. So kita bagi kita ni boleh tak ikut cara bagaimana caranya kehidupan Rasulullah sallam. Orang sakiti hati kita, mencemuh kita, menghina kita, curi baju kita, baju pula. Curi kita punya curi kita punya duit, contoh kan. Menghina kita, mencemuh. Adakah kita boleh mencontohi sifat sebagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah. Kan? Jadi kita kena fikirkan, kita kena hayati peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Hasna Hamzah. Hendon ni sebelum dia beredar pergi dengan orang-orang musyrikin Mekah, apa dia buat? Hendon ni apa dia buat? Dia nak balas dendam kepada Sayyidina Hamzah ni. Kerana Sayyidina Hamzah ni ketika perang Badar dah bunuh bapak dia. Pas darah bapak lupa dia, itu lebih kurang lah. Kan dia bunuh bapak Hendon ketika perang Badar. Jadi dia nak balas dendam. Dia nak bunuh Hamzah, tapi tak apa, kan yang bunuh ialah Wahsy kan. Sebab Wahsy dia nak bebas daripada jadi hamba si orang Yahudi ni. So dia bunuh Hamzah lah, tu je. Maka Hamzah ni apa yang dibuat yang dilakukan oleh Hendon ni belah dada Sayyidina Hamzah. Masya-Allah. Dah mati, dah terpujur kan. Dia belah Hamzah, Makan. dia ceritakan dalam kitab sebut dia ambil hati Sayyidina Hamzah ni dan dia nak kunyah hati Sayyidina Hamzah sebab geram dia sangat dengan Hamzah kan. Tapi Allah Taala tak izinkan. Allah jaga jasad ni Sayyidina Hamzah, insya-Allah. Kita ni masih apa lagi dikenal para sahabat. Sampai telefon ni, la ilaha illallah. Sorry jap. Break jap tuan-tuan perempuan sekalian. Alamak, sorry. Ya setam. Tak apa, kita tengok dulu. ايوه هذا حرام هذا جماعه يبغوا استراحه احنا عنده شهداء اوكي لا شوفوا هذا جماعه يبغوا استراحه في السياره علشان صداع بطن مو كويس يعني اوكي حاول اسمع نعم هي في السيارة. أيوة ثواني 10 دقائق أو 5 دقائق علشان هذا نائب هذا الجماعة، هذا رئيسه يوم عمل apa dia tengok data nak masuk kereta, dia pun suruh kita masuk kereta. Okey, sama tadi para audiens sekalian, macam okey, tadi apa tadi semua jadi okey. Itu cerita tentang Sayyidina Hamzah. Ini cerita tentang sahabat-sahabat lain ketika berlakunya perang Uhud. Semua tahu kisah kan mula berlaku pada bila sekian tentera muslimin berapa 700, tentera musyrikin 3000, semua tahu kisah jumlah sekian berapa sekian kan. Cuba gambar yang mungkin korang tahu ataupun korang alert tentang pengamalan para sahabat kan dan juga Rasulullah SAW. Bagaimana luka parahnya jasad Rasulullah SAW ya dihujani anak-anak panah dan juga pedang-pedang belati-belati daripada pihak musyrikin Mekah. Sehingga kan ada seorang Yahudi yang bernama Ibnu tadi ingat Ibnu Qam'ah. Ibnu Qam'ah ni apa dia buat? Dia menghiris ataupun dia sesah Rasulullah ni dengan gunakan pedang dia, belati dia di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dua kali dia buat, sehingga luka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang anak-anak panah semua terkena Rasulullah punya badan dan Rasulullah termasuk ni yang nama ni Rasulullah punya topi besi Rasulullah hancur, pecah. Sehingga kan sepihan besi ni, topi besi Rasulullah ni ya, sehingga kan seperti besi tertusuk di pipi Rasulullah sallam. Sahabat seorang sahabat namanya Abu Ubaidah
datang kepada Rasulullah ketika itu. Ketika itu sangat getir. Ketika itu ya sangat getir. Kerana apa getir? Kerana Rasulullah dah pesan dah kepada tentera pemanah Islam. Nabi arahkan 50 orang tentera muslimin ya yang diketahui oleh Abdullah bin Jubair pergi mana atas sebuah bukit kecil tu. Nama bukit tu bukit memanah ataupun bahasa Arab Jabal Rumah. Bukit pemanah Islam, ada 50 orang. Di kalangan orang Ansar juga Muhajirin. Pesan apa-apa yang berlaku ke bawah ni tentera muslimin dengan musyrikin, apa-apa pun yang berlaku, kalaulah di kalangan tentera muslimin ada yang telah diserang, yang jatuh, ada yang mati syahid ketika itu ke, jangan turun ni pesan kepada tentera pemanah dalam atas bukit manah ni, kita pesan. Itulah yang kesilapan tentera muslim tu sikit je lah kan. Jangan turun. Lebih separuh hanya tinggal beberapa orang saja. Ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 10 orang, termasuk Abdullah bin Jubair yang tinggal di kawasan atas bukit ni. Bila mana tentera musyrikin pada pertempuran yang pertama, mereka dah kalah dah. Sebab di kalangan mereka mati, ramai yang mati, 22 orang. Ada yang mengatakan apa dapat yang mengatakan 36 orang. Tapi masyhur mengatakan 22 orang musyrikin Mekah mati pada awal pertempuran. Khalid Walid, Abu Sufyan tengok kan, Ikrimah Abu Jahal tengok kami dah mati. Kawan dengan mana mati, mereka berundur daripada tanah haram kota Madinah nak keluar daripada medan Uhud kan, nak keluar. Bila mereka keluar, ketika itulah tentera Islam yang mana ni kan mereka turun. Tinggal dalam lebih kurang 10 orang. Kalau ikut dalam kisah 10 orang, termasuklah ketua pemanah Islam ketika perang Uhud, iaitu Abdullah bin Jubair yang tinggal atas bukit ni, yang sentiasa yang ingat tentang nasihat Rasulullah, pesan Nabi SAW kan. Yang lain pun turun nak kutip harta-harta ni ataupun dalam masa al-ghanimah, harta-harta rampasan. Orang kafir ni dan setiap kali perang dia bawa dia punya harta-harta, dia piuk belanga dia, anak-anak dia, bini semua dia bawa sekali kan. Tapi orang Islam tidak. Orang Islam bawa apa yang ada, perkakasan peralatan perang. Kalau ada kuda, bawa kuda. Ada unta, bawa unta. Tapi orang kafir ni kalau setiap kali perang semua dia bawa unta, kuda, perisai, perkakas untuk mereka masak, nak makan semua kan. Mereka jauh kan, dia makan, nak berhenti untuk masak. Semua dia bawa. Ketika mereka kalah, mereka dah banyak dihentam oleh orang muslimin ni, mereka lari. Mereka tak sempat nak bawa lah dia punya alat dia kan, dia punya barang-barang dia. Maka orang muslimin turun, tentera pemanah Islam kan turun lah, bukan semualah, lebih kurang dalam 40-30 lebih orang kan turun. Mereka nak kutip harta-harta ni, harta-harta dalam pasal yang ada harta yang ditinggalkan oleh orang musyrikin. Sedang mereka nak mencari harta-harta yang ditinggal oleh ada yang dapat bercerita mereka nak bantu para sahabat yang ketika itu sedang luka parah, yang ketika itu ada yang dah mati syahid awal kan, termasuk Sayyidina Hamzah kan. Dalam pada mereka sedang sibuk dekat bawah ni di belakang Uhud ni, ketika itu mereka lupa tentang pesan Rasulullah, pesan Rasulullah SAW. Khalid Walid, Ikrimah bin Abu Jahal ketika itu belum Islam. Mereka masuk Islam lambat sikit lah ketika peristiwa pembukaan kota Mekah. Nanti cerita insya-Allah akan datang. Mereka nampak tentera Islam ni tengah sibuk, duk sibuk kan, ambil harta mengutip harta harta yang ditinggalkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Mekah. Datang balik, mereka panggil semua tentera musyrikin yang ada bersama dengan mereka kan. Dia Ikrimah, Khalid Walid, Abu Sufyan panggil semua sekali, datang serang balik kota Madinah. Ketika itulah suasana yang sangat getir, kucar kacir, yang tak tentu arah lah. Sebab tiba-tiba dia serang semula kan. Mereka orang musyrik kan mengepung kawasan perang Uhud ni untuk menyerang orang muslimin. Ketika itulah ramai di kalangan para sahabat yang mati syahid, termasuklah Sayyidina Mus'ab bin Umair yang dibunuh oleh Ibnu Qam'ah. Ibnu Qam'ah ni dia sangat jahat. Pertama sekali dia menyakiti Rasulullah, melukai tubuh Rasulullah SAW. Sampai Nabi mengadu kepada Allah Ta'ala kan tentang Ibnu Qam'ah ni. Sehingga kan diceritakan Ibnu Qam'ah ni seorang Yahudi lah, orang musyrik Mekah kan. Sehingga kan Ibnu Qam'ah ni bila dia balik Mekah, dia balik kampung dia, dia balik rumah dia, lepas tu dia bawa kambing-kambing dia ke sebuah kawasan gunung.
Ini nak ceritakan balasan azab di dunia dah Allah dah tunjuk dah orang yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sebuah gunung dia buat kambing, Allah datangkan, Allah jadikan kambing-kambing itu kambing yang sangat ganas. Kambing-kambing liar kan. Sehingga kambing-kambing tu menghancurkan, menyerang dia dan bunuh dia, sehingga kan diceritakan tubuh Ibnu Qum'ah ni bercerai-berai. Nampak balasan kepada mereka yang menyakiti, melukai jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tunjuk dah azab di dunia, malah juga akan dapat juga azab di akhirat, di neraka Allah Taala untuk selama-lamanya. Okey. Tadi saya kongsi dengan siapa dia? Tentang siapa tadi? Mus'ab bin Umair kan? Mus'ab bin Umair ni ketika mana ketika mana orang tentera muslimin dengan musyrikin sedang sengit mereka berperang kan, apa yang berlaku? Mus'ab bin Umair ni pedang pegang bendera yang menggunakan tangan sebelah kanan. Datang Ibnu Qum'ah ni, dia potong tangan kanan, potong habis. Pegang pula bendera pakai tangan kiri, potong tangan kiri. Mus'ab bin Umair ambil bendera ni letak dekat leher. Kan? Letak leher. Nak tandakan, nak tunjuk kepada orang kafir ni orang Islam tak pernah gentar dan juga takut. Kan? Akhirnya dia dibunuh oleh Ibnu Qum'ah ni. Dibunuh Mus'ab bin Umair. Setelah dia menyakiti, melukai jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga ketika mana Ibnu Qum'ah ni dah bunuh Mus'ab bin Umair, dia beritahu kepada semua kawan-kawan dia ni, orang musyrikin dia kata Muhammad dah mati. Sebab apa? Sebab Mus'ab bin Umair ni wajahnya persis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qum'ah ni diingat Mus'ab bin Umair ini Rasulullah Muhammad. Maka dia bila bunuh Mus'ab bin Umair ni, dia ingatkan Nabi Muhammad dah mati, Rasulullah dah mati, dia bunuh. Dia beritahu semua orang musyrikin Mekah ni, tentera musyrikin kan yang datang, dia beritahu semua, kata Muhammad dah mati, cukup kuat. Ketika itu didengari juga oleh muslimin, tentera muslimin. Jadi bila mana para sahabat dengar, mereka dengar sebab mereka tak jumpa Nabi sebab dalam keadaan yang kacir-kacir kan. Sahabat ada yang ke sini, ada yang ke sana, ada yang ke bukit, ada yang nak hampir-hampir menyerah kalah di hadapan tentera musyrikin. Mereka dalam pada itu bila mereka dengar Muhammad telah mati, di kalangan para sahabat ni ada yang lemah semangatnya, yang rasa macam dah hilang semangat dah kan, dan ada yang nak balik ke kota nak patah balik ke kota Madinah kan. Ketika itu ada seorang sahabat nampak Rasulullah sallam. Sahabat ni dia jerit kuat. Ketika itu orang musyrikin tak dengar. Dia kata Muhammad masih hidup. Ketika itu didengari oleh beberapa orang sahabat yang dekat-dekat, yang berdekatan dengan apa Rasulullah sahaja kan. Bila mana sahabat-sahabat ni yang masih lagi bersama-sama dengan kaum muslimin, yang masih lagi bertahan di kota Madinah, di kawasan ni kan, bertahan dengar Muhammad masih hidup, Rasulullah masih hidup, mereka terus cari Rasulullah, mereka terus buat benteng di sekeliling Rasulullah sallallahu. Diceritakan 11 orang, termasuklah ni seorang ni, termasuklah seorang wanita sahabiah, sahabat wanita Rasulullah yang bernama apa? Nasibah binti Ka'ab ataupun Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha kan. Dia datang, Nabi pun bercerita, Nabi bagi tahu dengan sahabat, ketika para aku nampak Nusaibah ataupun Nasibah binti Ka'ab, dia pegang pedang dia menghalang serangan pihak musuh. Kan ketika itu musuh Islam kan, orang musyrik Mekah, mereka panah lari kejar orang Islam, kepung orang Islam, pukul orang Islam dengan pedang kan, bunuh orang Islam dengan pedang belati yang berbagai-bagai bentuk. Sehingga kan siapa namanya, Abu Talha pun datang kepada Rasulullah kan. Dia menghadapkan depan badannya
untuk menghadang serangan musuh daripada terkena Rasulullah sehingga badannya penuh dengan luka-luka. Siapa lagi? Sahabat yang bernama para sahabat Abdullah bin Jahsy, kemudian Talhah ibnu Ubaidillah, Abu Ubaidah datang dihalang dengan musuh ni menggunakan ni belakang dia ni, belakang badan dia. Jadi Abu lagi lupa dah. Ada 11 orang para sahabat yang meninggal Rasulullah. Keliling. Meninggal Rasulullah. Di kalangan mereka ada yang syahid, ada yang hidup, tapi luka parah, kan? Pertahankan. Jadi kita fikirkanlah bagaimana Rasulullah. Kemudian apa yang berlaku? Nabi SAW arahkan semua sahabat naik ke tempat yang tinggi. Kata gimana dia kata mungkin Nabi arahkan sahabat ni kalau orang musyrikin Mekah ni nak serang kita, lawan dia. Panggil semua sahabat ni untuk pergi ke tempat yang tinggi. Ustaz, saya nak shoot dekat atas. Ustaz cakap cerita sambil berjalan lah. Boleh. You pegang. Tengah live ke? Tengah live. Orang tengah tengok. Boleh, jom. Sambil cerita yang tu. Okey ke? Dengar ke suara saya? Saya bercerita taklah semua sekali kisah ni. Saya bercerita ada orang kisah. cakap dia baru je baca. Okay, Ustaz cakap semua betul. Katanya. InsyaAllah kalau saya lupa, ingat saya jangan lagi lupa kadang-kadang kan. Mana biasalah manusia kan banyak nak ingat lupa kadang. Kalau naik situ boleh nampak semua Ustaz. Jadi jemaah sekalian, daripada jemaah lah para volunteer yang dimuliakan Allah sekalian, apa yang berlaku? Rasulullah SAW arahkan para sahabat ni, termasuk Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali semua kan, pergi ke satu kawat di tempat yang tinggi daripada Uhud. Walaupun ketika itu Rasulullah bayangkan di lutut Rasulullah ni luka. Nabi jatuh di sebuah lubang. Lubang ni dibuat oleh seorang fasik. Orang fasik Mekah dibuat, namanya Abu Amir. Dibuat di seorang fasik, dia buat lubang. Nabi jatuh lubang tu sehingga luka berdarah lutut Rasulullah SAW. Ketika Talhah ibnu Ubaidillah yang merawat luka Rasulullah. Talhah ibnu Ubaidillah ni sepanjang perang Uhud dialah yang banyak melindungi Rasulullah SAW. Dan sehingga dikatakan luka yang ada pada tubuh Talhah ibnu Ubaidillah ini 36 luka terdapat dalam tubuh Talhah ibnu Ubaidillah. Sehingga kan Rasulullah SAW bila nak naik di satu kawasan yang tinggilah dekat Bukit Uhud ni kan, Nabi dah tak larat dah. Nabi kan pakai baju besi kan merat kan. Lepas tu Nabi punya tubuh kan luka, banyak dengan luka. Nabi punya pipi, gigi Nabi patah. Nabi punya wajah banyak dengan luka, darah yang mengalir yang sangat banyak. Sehingga menyebabkan tenaga Rasulullah SAW semakin menurun, semakin berkurang. So Talha ni apa dia buat? Talha ni, ya Allah, Talha ni jemaah sekalian, dia tundukkan, bongkokkan badan dia untuk menjadi tangga bagi Rasulullah. Rasulullah SAW pijak tubuh Talha yang ketika itu badannya, bayangkan ada 36, 35 lah, ada khilaf ulama kan bagi cerita. Sedang dalam keadaan yang luka dan sakit kan Talha, malah dia sanggup menadah tubuh ni untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bangun, Rasulullah pijak tubuh Talha ni. Rasulullah pandang Talha, Rasulullah pandang, lihat Talha apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Talha masuk syurga. Talha masuk syurga. Kemudian datang siapa pula? Seorang sahabat lagi yang bernama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni datang, apa dia buat? Dia menggunakan giginya, mulutnya untuk mencabut serpihan besi daripada topi besi Rasulullah yang tertusuk di pipi Rasulullah kan, berdarah kan, tu sakit. Abu Ubaidah ni datang ni, Abu Ubaidah ni, apa dia buat? Dia tarik, dia keluarkan serpihan besi
yang tertusuk di Rasulullah ni dengan menggunakan gigi dia, sehingga akan menyebabkan gigi Abu Ubaidah ni bergoyang. Makna kata begitu kuatnya tusukan serpihan besi atau pipi susu yang pecah tu kan, yang menusuk pipi Rasulullah. Kita bagaimana? Kalau kita kena tusuk jarum pun sakit kan. Bayangkan Rasulullah SAW, kita tak tahu bagaimanakah kesakitan yang dialami oleh Rasulullah SAW. So Abu Ubaidah ni datang ke Rasulullah, dia nak elakkan Nabi sakit ketika cabut serpihan besi ni. Dia gunakan mulut dia. Dia cabut pelan-pelan menggunakan gigi dia untuk elakkan Nabi rasa sakit. Pak hebatnya pengorbanan Rasulullah. Hebatnya pengorbanan para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seorang sahabat namanya Qatadah. Qatadah ni bagi sini. Apa dia buat? Dia hisap darah Rasulullah. Kan bila dah cabut besi, darah mengalir yang sangat banyak kan. Qatadah ni datang, dia hisap. Dia hisap darah Rasulullah ni kan. Nabi kata bukan Abu Rasulullah, bukan Qatadah, ada seorang lagi sahabat. Apa dia? Yalah, tadi pun namanya tengok dah. Alah, tadi ingat lupa tengok dah. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ayah kepada Sa'id Al-Khudri. Dia datang. Tadi lu lupa dah nama sahabat Nabi SAW. Dia datang, dia hisap darah Rasulullah. Nabi kata apa? Wahai sahabat semua, nak tengok ahli syurga, tengoklah dia. Jom. Kemudian mari sana begitu. Nak bersin nanti. Maka kemudian apa yang berlaku, semua sahabat naik ke tempat-tempat tinggi. Orang-orang musyrik Mekah tengok semua orang Islam dah kosong, dah tak ada kan. Yang ada tinggallah yang dah mati syahid. Yang tinggal dah dekat bawah ni yang dah mati syahid. Jadi mereka ni dah menang. Walaupun kita baca buku kisah kan, yang mengatakan orang-orang musyrikin ni menang kan, tapi hakikatnya mereka kalah. Kerana antaranya kenapa kalah? Antaranya ialah mereka ini lari ataupun keluar dari medan perang. Sedangkan orang Islam tak lari kan, tak keluar kan. Tapi orang musyrikin Mekah, mereka tengok orang Islam dah tak ada, semua anak atas bukit, mereka lari, mereka keluar pada. Maknanya mereka kalah. Kemudian apa lagi? Mereka yang mati ni, orang tentera musyrikin yang mati ketika perang ni, mereka mati masuk neraka. Para syuhada, orang Islam yang mati syahid, semuanya masuk syurga. Dan banyak lagi benda perkara yang menunjukkan pada hakikatnya kemenangan adalah berpihak kepada orang-orang Islam sebenarnya. Sehingga kan Rasulullah SAW ketika mana pada keesokan harinya Nabi pergi satu kawasan Hamra Asad namanya kan, tempat tu Nabi duduk situ 3 hari nak pastikan betul-betul orang musyrikin Mekah ini dah keluar, dah balik nak menuju ke kota Mekah dah. Panjang kisah panjangnya. Jadi kita itu dah selesai semua para orang yang balik. Nabi tengok banyaklah para syuhada. Nabi tengok seorang-seorang. Seorang tu Nabi pesan di kalangan para sahabat yang hafal Quran, disatukan liang lahatnya. Di mana para sahabat yang berkasih sayang, ketika hidup dia berkawan, bersahabat kerana Allah, iaitu Abdullah bin Haram dan juga seorang lagi nama dia Amru bin, lupa nama dah, tak ingat nama ayahnya kan. Mereka ni disatukan satu kain kafan kerana ketika hidup dia berkasih sayang kerana Allah Ta'ala, dan dia syahid di medan Uhud. Sahabat-sahabat ni semua memang dia minta Nabi doakan mereka ini mati syahid. Akhirnya mereka syahid ketika perang kan. Termasuklah Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ni hidung dan telinganya dipotong. Hidung telinganya dipotong oleh orang-orang wanita tentera musyrikin kan. Mereka sempat memotong dan orang Islam yang lain juga sempat
Ya, mereka memotong telinga dan hidung. Ada yang pendapat yang mengatakan, cerita mengatakan kemaluan para syuhada Uhud ini juga dipotong oleh wanita musyrikin Mekah sebelum mereka meninggalkan Bukit Uhud ni. Meninggalkan Kota Mina, nak balik Kota Mekah kan. Mereka nak lepaskan mereka punya geram dan balas dendam mereka kepada orang-orang Islam. Maka Nabi kebumikan, Nabi kata dengan sahabat, jangan diangkat para syuhada ni, kebumikan di mana mereka syahid. Ketika zaman Nabi dulu, kubur syuhada Uhud ni selama 70 orang kan, dikebumikan di tempat di mana mereka mati syahid. Maknanya ada 8 tempat, ada banyak tempat. Ada yang kan 8 tempat, ada yang mengatakan banyaklah di sekeliling Bukit Uhud ni kan. Akhirnya pada suatu masa berlaku banjir besar di kota Madinah, maka jenazah ni, mayat syuhada ini terapung. Mereka kumpulkan semua sekali, cumanya mereka dapat kesan ada 3 jasad lah. Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsy, kerana hidung dan telinganya dipotongkan. Sebab dia pun doa, dia minta syahid, dia minta ketika dia syahid hidung dan telinganya dipotong kerana dia nak telinga hidung ini menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala, untuk dia masuk ke syurga Tuhan. Tapi sesungguhnya para muda sekalian, sesungguhnya para sahabat Nabi SAW dah jamin dah akan masuk ke syurga bersama Rasulullah SAW kan, anak para syuhada. Para syuhada ketika sesiapalah sahabat yang syahid akan bersama-sama, akan ikut Rasulullah SAW masuk ke syurga Allah SWT pada hari kiamat. Nabi dah kumi semua. Jadi dia orang kenal 3 jasad ialah Sayyidina Hamzah, Abdullah bin Jahsy dan juga Mus'ab bin Umair, kerana tangannya dipotong, kenal. Yang lain semua dah hancur-hancur lah, dah terpisah. Yang dia dah potong telinga semua kan, dia tak cam sangat. Mereka kuburkan di satu kawasan yang terlalu satu kubur syuhada kan. Di sana ada satu kawasan dikepung, 2 kawasan yang dikepung. Satu yang besar, satu yang kecil sedikit. Yang kecil tu yang 3 jasad tu. Yang ujung tu yang ramai-ramai, yang selebihnya lah di kalangan kaum Ansar dan juga Muhajirin. Okey. Lebih kurang 65 tentera muslimin di kalangan Ansar yang masih syahid ketika Uhud, dan 5 orang. Ada yang mengatakan Muhajirin 10, 8, 7, ada yang 5. Dia kalau kita ada yang saya baca 5 orang di kalangan syuhada Uhud adalah kaum Muhajirin, yang selebihnya Ansar. Okey jemaah sekalian, apa yang kita ambil daripada kisah ini ialah, pertama sekali ialah ikut perintah ketua kan, pada penonton yang bekerja, yang pernah bekerja, cikgu ke, ada bos ke, apa segala perintah ketua yang bermanfaat, yang memberikan manfaat dan juga kebaikan untuk diri kita dan juga orang di sekeliling kita, kita kena ikut dan patuh. Kan? Kita ambil jebakan tadi kan, ada sahabat yang mana Islam kan, mereka terlupa, mereka terlupa sikit mereka tentang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah pergi dah, orang ni dah tipu saya dah, pasal tadi berlalu nak ialah sampah boleh. Ya Allah, masih namshi ila sayyarah. Jom, nak suruh gerak ke? Ay, mafi takra. Okey. Anda roh henak. Okey. Ya po. Okey. Dan mudah-mudahan segala kisah-kisah yang saya kongsi, sebenarnya kisah ni panjang, sangat panjang dan juga sedih kan. Cuma itulah kita kongsi dengan jemaah para penonton apa yang kita ingat dan kita tahu, dan sebenarnya kita kena highlightkan pengorbanan tu je, pengorbanan Rasulullah dan juga para sahabat. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Okey, tentang apa yang berlaku setelah luka Nabi dirawat oleh siapa. Okey, luka Rasulullah dirawat oleh, selepas dah habis semua kan, Nabi dirawat oleh Fatimah Az-Zahra dan juga Ali bin Abi Thalib. Ada kisah panjang lah, nanti insya-Allah esok kita ada program. Kita ada program ziarah tempat-tempat sejarah di Kota Madinah
di mana selepas peristiwa Uhud dia berlaku, di belakang di celah-celah Bukit Uhud ni ada satu kawasan Rasulullah sembahyang duduk, Rasulullah SAW dirawat lukanya oleh siapa. Okey, insya-Allah kita sambung. Okey, kepada penonton jangan lupa teruskan berselawat kepada Rasulullah SAW, hayati cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hayati pengorbanan Rasulullah dan juga para sahabat, supaya kita supaya kita menjadi insan yang baik dan lebih baik dan sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menyayangi para sahabat. Ya, amin insya-Allah. Dan mudah-mudahan doa Allah bangkitkan kita semua ini bersama dengan para syuhada, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian ilmu kita pada pagi ini mendapat manfaat dan kita sebar-sebarkan kepada anak kita, kawan-kawan kita, insya-Allah. Mana kita boleh sampaikanlah, kan, insya-Allah. Okey, sambung pada di rancangan, insya-Allah. Jaga diri, hiasi pribadi, kurangkan kemalasan, lebihkan kerajinan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita 3 Ada yang komen ke? Kurang komen kan? Ada. Ni end live dulu Jom, end live orang lepas tu tu dah boleh ni save ke? dah End now dah kan? panggil dah.